Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Sebarang komen, like dan share dari anda semua amatlah kami hargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini dan yang masih belum, bantulah saya dengan menekan butang sub tu. Setiap subscribe yang anda berikan adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Untuk saya teruskan, bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang lebih baik dan menarik untuk anda semua tonton. InsyaAllah, semua kisah-kisah yang saya ceritakan di sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadi sebelum kita mula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki kita, berikan kesihatan yang baik untuk kita dan kepada kita semua, dan pemudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Baik, tanpa membuang masa, hari ini kita akan ceritakan tentang cerita kisah-kisah hotel. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan. Baik, kita mulakan ya. Hotel Windara tajuk dia. Pada awal Januari tahun 2022, aku dan 3 orang sahabat aku iaitu Mira, Syah dan Amni bercadang untuk mengadakan trip ke Kuala Lumpur untuk tugasan universiti kami. Kami ditugaskan untuk merakam beberapa tempat menarik sekitar Kuala Lumpur, dan pada hari sebelum kami bergerak ke Kuala Lumpur tu, aku telah menerima panggilan daripada pihak rumah penginapan yang telah kami tempah beberapa hari lepas. Pihak rumah memohon maaf kepada kami kerana mereka terpaksa membatalkan tempahan kerana baru-baru ini terdapat kejadian pecah masuk di rumah penginapan yang terbabit. Demi keselamatan, pihak rumah penginapan itu terpaksa menolak tempahan pelanggan atas nasihat pihak polis kerana penjenayah yang masih belum ditangkap. Oleh itu, aku agak buntu untuk mencari tempat penginapan di saat-saat akhir ini. J, apa kata kita tempah hotel bajet ni? Harga RM20 je semalam untuk satu bilik. Satu bilik ada 4 katil. Nice juga, kita pun 4 orang, kata Syah kepada aku yang khusyuk menggunakan perkhidmatan Google sebagai sumber pencarian tempat penginapan. Aku memalingkan mukaku ke arah Syah yang sedang menunjukkan telefon bimbitnya kepadaku. Kat mana tu? Review dia okey ke? Soalku. Syah memandang kembali telefon bimbitnya. Dekat Jalan Petaling katanya. Kuala Lumpur City Centre. But kat sini tak ada review lagi. Hotel ni baru je buka. Aku mengerutkan dahi. Kau serius lah nak book kat sini? Takut accommodation dia slow je nanti. Membibir pula si Mira. Tak boleh nak keringkan rambut. Ini kerana kebiasaan hotel bajet, kekurangan peralatan seperti pengering rambut dan dobi. Semira pula jenis yang cerewet ya. Alah, biar je lah, aku dah book dah. Ni untuk 3 hari 2 malam. Halal je lah si Mira tu, cerewet-cerewet tidur luar. So, aku hanya memandang Syah dengan wajah reda saja. Syah memang suka buat keputusan sendiri. Nanti aku juga yang akan uruskan bayaran. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, kami akan bergerak ke hotel bajet yang telah ditempah oleh Syah. Perasaan aku agak kurang enak sebenarnya. Yelah, ini merupakan trip pertama kami ke Kuala Lumpur tanpa iringan ibu dan bapa ataupun orang yang berpengalaman ataupun berpengetahuan. J, kau okey ke? Tanya Mira kepadaku. First day pagi, Mira kan yang drive. Malam Syah, and second day J. Pagi, malam dan aku hari last, kata Amni yang sedang menyusun barangan di bonet kereta. Kami bertiga mengangguk sahaja. Aku dah settlekan payment untuk booking kat hotel Windara ni ya. Nanti full payment dia kata kena bayar kat kaunter dia, kataku sambil memandang Syah. Syah menyenguk. Aku dah share location dalam grup ni, so jom. Aku mengeluh lemah. Ya, memang tiada semangat sejak semalam. Aku pun tidak tahu kenapa. Mira memandangku dengan wajah yang risau.
Setelah 2 jam perjalanan dari puncak alam ke Kuala Lumpur akibat kesesakan jalan raya, biasalah kat Kuala Lumpur memang macam tu. Kini kami telah pun sampai di hadapan Hotel Windara itu. Suasana hotel itu agak suram kerana ia berada di kawasan agak terpencil dari bangunan rumah kedai lain. Bangunan hotel ini merupakan bangunan persendirian, maksudnya private punya ni lah. Bangunan yang tidak berkongsi dengan bangunan-bangunan lain. Serius lah kau tempah hotel ni, tak ada orang pun siap. Seram babe, kata Mira. Aku hanya menggelengkan kepala sambil menunjukkan ke arah Syah. Syah hanya tersengih senyum. Barang murah biasalah tu. Jomlah masuk, kata Syah dengan wajah yang agak serba salah. Dari pintu masuk hinggalah jalan ke kaunter hotel tu, memang suasananya agak suram. Bangunan ini merupakan bangunan baru namun tiada seri. Bangunan ini dicatkan berwarna putih dan ada taman kecil di hadapan pintu masuk hotel. Hiasan dalaman pula berwarna kayu dan dilengkapi dengan lampu bulb berwarna keemasan. Nampak macam golden, macam ni lah lebih kurang kan, golden sikit lah. Masuk je. Selamat datang ke Hotel Windara. Boleh saya tahu adakah encik sudah membuat pesanan ataupun tempahan kat sini? Tanya seorang gadis berbangsa India. Aku dan Syah merapatkan diri ke arah kaunter. Ya, saya ada buat booking atas nama Jazira Khalid, kataku. Jazira Khalid, baik, ada satu pesanan kat sini. Okey, RM50 je. Pakai cash ya, nanti deposit kami akan kreditkan ke akaun cik selepas 10 minit cik check in. Pekerja itu mengklikkan butang pesan di dalam komputernya. Agak ramai yang menempah hotel ini berdasarkan senarai dalam komputer itu. Tapi kenapa nampak sunyi So aku menghulurkan not RM50 ke arah gadis tu. Miss Jazira, bilik you tingkat 5 ya, tingkat paling atas. Biliknya 501A1. Kata gadis berbangsa India itu. Aku mengambil kunci dan kembali kepada Mira dan Amni yang sedang menunggu aku dengan Syah di ruang tamu hotel. Mira bangun dari tempat duduk. Bilik apa? Soalnya. 501A1. Jawab Syah. Gosh, kata Amni sambil memegang bahu Mira, membuatkan aku dengan Syah saling berpandangan. Hotel ni no lift ya guys, kata Mira. Aku dengan Syah menayangkan wajah terkejut. Are you kidding? Kataku. Saya bergegas ke kaunter hotel dan kembali pada kami. Yes, no lift. Syah yang tadi gembira terus mengeluh kasar. Yang tingkat 5 babe, nak kena panjat panjat tangga. Tak rabak kau. Nak panjat lagi, nanti kalau nak buat kerja, nak turun, dah satu kerja. Jadi kami berempat menggagahkan diri menaiki tangga dari aras G sampailah ke aras 5. Memang berpeluh tu. Tangga mereka sudahlah kecil, tambahan lagi tinggi membukit. Lagilah letih kami. And finally we have arrived. Saya memegang tombol pintu bilik 501-1A dan pintu bilik terbuka tanpa kami membuka kunci lagi. Wait, what? Tak kunci? Apa pasal pula ni? Kata Amni. Aku menayangkan kunci di tangan aku. What the fish? Kata Amni lagi. Kami membuka pintu bilik. Zas! Bau seperti bunga melur menerjah lubang hidung kami. Wangi tapi memeningkan. Hiasan dalam bilik ini seperti hiasan rumah lama. Terdapat 4 katil besi seperti katil kolej kami, 4 almari kecil dan 1 meja sulit dan tiada bilik air. Bilik air sharing ya guys, maksudnya bilik air kat luar. Wah, perempuan pula tu tapi bilik air kat luar, masalah. So aku hanya menggelengkan saja kepala. RM50 untuk 3 hari 2 malam. Memang betul-betul jimat kata dia kan. Tapi itulah, kena share bilik air bau macam-macam. Jadi tak tahulah, itu biasalah kita nak bajet kan. Memang macam tu. Malam hari pertama di Hotel Windara Kuala Lumpur, aku dan Mira keluar bilik membawa beberapa peralatan mandi. Kami bercadang untuk mandi bergilir-gilir, iaitu secara berdua-dua. Bilik air di situ mempunyai 2 bilik air dan 2 tandas. Amboi, tahu buka nak mampus bilik air ni, kata dia. Tingkap dia luas amat. Bebel Mira sambil melihat tingkap bilik air tersebut. Ya, terlalu terbuka kerana orang luar boleh melihat orang dalam mandi atau membuang hajat. Western style, kau apa tahu? Kata dia. Aku memilih untuk menutup tingkap menggunakan kain batik dan tualaku.
Tak sanggup aku nak show off badan di luar walaupun bilik air yang aku guna menghadap padang kosong. Dalam 20 minit, aku dan Mira mandi. Tiba-tiba kami dengar jeritan seseorang di luar bilik air. "Oi, siapa tu?" soal Mira. "Macam Amni je." Kami bergegas keluar. Muncullah masing-masing sudah lengkap berpakaian. "Why you entered our room?" Marah Amni kepada seorang dari penglihatan jauh aku. Lihat susuk tubuh lelaki Melayu lewat 20-an. Badannya kurus namun tegap. Rupanya 80% lah kacak, namun seperti tidak terurus. "Saya cuma nak tengok-tengok je. Awak cantik. Saya cuma nak tengok je," kata lelaki itu. Aku menghampiri lelaki itu sambil menayangkan reaksi pelik. Awak ni siapa? Kenapa awak datang sini?" soalku. Tiba-tiba saja lelaki itu tersenyum mengerikan ke arahku dan menamparku. "Pekak ke?" Aku kata, "Aku nak tengok," jerit lelaki itu ke arahku. Aku agak-agak terpinga-pinga ketika itu. Tiba-tiba gadis India yang kami jumpa di kaunter naik dengan beberapa orang lelaki lagi di belakangnya, membawa lelaki itu pergi. Terdapat beberapa orang juga penghuni hotel yang baru saja kami nampak membuka pintu bilik secara senyap-senyap. Maafkan kami cik, cedera ke?" Itu lelaki selalu datang sini nak jenguk pelanggan. Ini dia tadi yang receptionist tadi macam India sikit kan. So dia bekas bekerja kami juga. Cuma dia sikit sakit ada. Macam tu lah kan. Aku memandang gadis India itu dengan pandangan yang pelik. "Awak kata dia selalu datang sini. Kenapa awak tak maklumkan kepada kami pun?" Soalku. Gadis itu hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Gadis itu pun meninggalkan kami. Itu pinga-pinga pasal pula lah tiba-tiba kena lempang kan. Dan penghuni hotel lain pun telah menutup pintu masing-masing. Muncullah tak terasa sakit sangat pipiku kerana dia menampar pipiku berlapikkan tuala. "Asal orang kat sini pelik tu?" soalku. Syah tiba-tiba menunjukkan aku sesuatu di skrin telefon bimbitnya. "Hotel kat sini pernah ada kes babe. Pekerja bunuh customer." Mira dan Amni yang sedari tadi diam terus menekuk mulut masing-masing. Kau serius soal Mira. Syah mengangguk dengan muka serba salah. Sorry je, aku tak tengok pula hotel ni secara detail. Aku ingatkan Syah mula mahu menangis. "Aku tak kisah sekarang ni. Jom kita pack barang. Aku tak nak tidur lah kat sini," kataku. Masing-masing mengemas barang kan. Angka sudah masuk jam pukul 10 malam. Selesai saja masing-masing bersiap. Kami menuruni anak tangga yang seperti batu cave tu. Yalah, tingkat 5 kau nak turun bawah, bawa barang lagi. Memang sakit jiwa lah. Kaunter di hadapan hotel kelihatan sudah tutup dan pintu hotel pun berkunci. Saya mendial seseorang di telefon bimbitnya. "Hello, Hotel Windara ya? Boleh ke kami nak check out malam ni juga? Tadi kami diserang oleh bekas pekerja hotel sini." Syah mengerutkan dahi. "Hello?" Syah memalingkan muka ke arah kami. "Aku dengar suara perempuan gelak je weh," katanya Syah sambil membuka speaker. Kedengaran di corong telefon bimbit itu. Aku menelan air liur. Kenapa banyak sangat kejadian pelik ni? Cik, kenapa tak tidur lagi?" Seseorang daripada belakang. Sejujurnya kami agak terkejut dengan suara itu. Seorang wanita warga emas lingkungan 50-an menyapa kami dengan senyuman yang manis. Alamak, dia macam ni. "Ya makcik tu nampak normal saja. Pecahan makcik, kamu tidurlah dulu kat sini semalaman. Esok pagi check out, okay? Kat sini memang pelik sikit. Makcik dah lama stay sini," kata makcik itu dengan lembut. Aku hanya memandang ke arah Mira. Mira mengangguk sambil tersenyum janggal. "Kaunter sini memang tutup awal ke makcik? Dan pintu pun berkunci ke?" soal Mira. Makcik itu hanya mengangguk. "Kamu semua lapar tak? Makcik ada masakan mihun goreng sikit tadi. Ada di pantry lobby. Cukup untuk kamu berlima makan," kata makcik itu. Kami hanya mengangguk sahaja dan berterima kasih. Ya, dari tengah hari tak makan, siapa je yang tak lapar. Sambil mengunyah mihun goreng makcik tadi, aku pun masih berfikir tentang ayat makcik tadi. Kenapa 5? Soal Syah. Tiba-tiba Amni menayangkan wajah pelik kepada Syah. "Apa yang 5?" soalnya. "Makcik tu kata kamu berlima tadi, Syah."
Dia tersasul kot, kataku. Boleh pula si Syah ni fikir benda sama. J, kau tak rasa... Belum sempat Syah habiskan kata-kata, Mira terus menyampuk. Makan Syah, jangan kacau J, kata Mira dengan reaksi takut. Saya hanya membuat muka bingung. Sepanjang malam kami tidak boleh tidur dek kerana bunyi hilayan, bunyi ketuk pintu dan sebagainya. Keesokan harinya kami hanya check out saja. Alhamdulillah kami dapat full refund kerana terdapat kes. Cuma sebelum kami berangkat pulang, gadis ini itu sempat berkata, terima kasih ya, sudi menginap di sini. Jangan datang lagi ya, sambil menyeringai. Kami hanya memandang sesama sendiri dengan reaksi takut. Makcik semalam pun sempat lambai ke arah kami sebelum kami menaiki kereta. Tapi terdapat pisau dibaluti darah di tangan makcik tersebut. Kami terus balik ke puncak alam ketika itu tanpa berfikir apa-apa. Beberapa bulan selepas itu, geng korang ingat tak Hotel Bidara soalan ni? Kami bertiga menganggur. Hotel tu actually dah lama tutup selepas kes pembunuhan warga emas wanita. Dan paling terkejut, kejadian tu berlaku pada tahun 2000. So makcik hari tu yang offer mihun tu sebenarnya Amni bermain mata dengan kami semua. Dah mati, and then hotel tu dah tak wujud. Soal Syah dengan muka ketakutan. Amni mengangguk dah tak wujud dah selepas tahun 2000 sebenarnya. So maknanya Syah menggeledah carian hotel di telefon bimbitnya. Tiada Hotel Bidara. Tiada. Saya menelan air liurnya. Aku dengan Mira berpandangan, mujur kau marah si Syah hari tu. Kalau tidak, nampaklah kita benda tu, kataku. Mira mengangguk lemah. Nampak apa? Tanya Syah. Abang tak ada kepala tu, jawab Mira. Saya hanya terkaku. Selepas ni aku rela ulang alik je dari Palam ke KL. Tak sanggup dah weh, kataku. Masing-masing hanya gelak janggal. Mujurlah tugasan hari tu kami berjaya siapkan dengan berbekalkan ulang alik dari puncak alam ke Kuala Lumpur. Sedap kan mihun makcik tu? Itulah cerita dia. Cerita ini hanyalah rekaan semata-mata, tiada kena-mengena dengan hidup atau yang dah mati. Jadi pada anda semua, macam mana kisah ni? Pernah tak anda pergi hotel yang ada gangguan ke ataupun macam mana? Jadi kalau ada, mungkin anda boleh share pada saya ke, mungkin kita boleh cerita pada episod yang akan datang. Jadi okey, untuk cerita yang ini kita teruskan pula untuk kisah seram hotel yang kedua. Okey, untuk kisah seram yang kedua tajuk dia Kolam Renang Hotel. Sudah 2 minggu kami hantar proposal kepada pihak pengurusan hotel XXX untuk tender projek operasi dan selenggara kolam renang di situ. Dan hari ini aku menerima panggilan telefon daripada pihak mereka menyatakan bahawa kami dipilih dengan syarat yang ketat, tapi aku anggap sebagai cabaran. Iaitu, kolam mesti dapat beroperasi sepanjang masa, tidak kotor dan terpaksa ditutup seperti berlaku kepada pihak kontraktor sebelumnya. Jadi aku sahut cabaran itu. Memandangkan bayarannya yang lumayan, aku bersetuju dan memulakan tugasan. Syarikat kecilku hanya ada aku dan 2 orang adik lelakiku, iaitu Aman dan Aziz. Dan kami bertiga, akulah yang paling sulung dan ada pengalaman bekerja dalam bidang operasi dan selenggara kolam renang. Perkhidmatan kami termasuklah cucian, top up klorin dan termasuk membetulkan pipe-pipe atau pump yang rosak. Selebihnya, pihak hotel mempunyai staf mereka sendiri yang kami panggil sebagai tim engineering. Hotel ni sebenarnya menyimpan cerita seram yang mereka tidak ceritakan kepada aku dan adik-adikku, sehinggalah 2 peristiwa yang berlaku kepada kami. Okey, ini adalah peristiwa yang pertama. Kita cerita yang pertama.
Jadi kejadian ini berlaku pada waktu malam. Setelah beberapa minggu kami memulakan tugasan tanpa masalah. Dan tugas kami malam itu, selepas operasi kolam dihentikan, penghuni tidak dibenarkan mandi lagi dalam waktu pukul 10, selepas waktu pukul 10 malam lah. Itu biasa. Ialah membersihkan kolam. Keadaan kolam yang tak berapa kotor memudahkan tugasan kami pada malam itu. Aku dan Aman adikku turun ke bahagian tangga bawah kolam itu. Kami tidak nampak bahagian kolam yang lain pada kedudukan ini. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi seperti seseorang melakukan terjunan ke dalam kolam tersebut. Macam tu lah agaknya bunyi dia. Kau dengar tak Man? Ada lagi orang mandi malam-malam gini. Penat kita bersihkan. Ya abang, dengar, tapi kawasan dah gelap pun berani berenang malam-malam. Jom kita tengok. Nak juga aku tengok siapa yang degil ni, ajak aku kepada Aman. Dan dalam masa kami bersiap nak naik ke atas tu, kolam di bahagian atas sedikit, kami masih mendengar bunyi air berkocak-kocak, macam kibasan air yang biasa dilakukan oleh bunyi dia macam waktu bunyi orang berenang lah lebih kurang tu. Dan dalam masa tak sampai 1 minit, kami sampai ke situ. Kami lihat kolam itu tenang dan tiada orang langsung. Air kolam pun tak beralun. Aku pandang Aman dan ajak dia beredar ke ruangan lobi untuk berehat. Kami masing-masing melayan perasaan sendiri malam itu. Tiada siapa yang tahu, tiada siapa yang nampak, dan siapa pula yang berenang tu. CCTV maaf CCTV pun tak nampak sesuatu apa-apa di situ. Jadi ini kisah lah. Kalau misal kata kita buat maintenance kat mana-mana malam, memang ada benda-benda sikit-sikit lah kacau-kacau macam ni. Okey, kita teruskan kisah yang kedua dia. Kisah pasal hotel, kolam hotel ni. Ini yang aku rasa memang agak hebat gangguannya. Malam itu aku kena ambil satu bahan pencuci kolam, iaitu soda ash yang diletakkan di bilik pam di basement. Aku mengajak seorang security guard untuk follow aku ke bawah, tapi dia buat alasan yang aku rasa macam dia ni takut kot, macam ada sesuatu je yang dekat basement tu. Aku pun buat kepala sendiri je, turun basement seorang-seorang diri. Masa tu adik aku Aziz, nombor 2, adik nombor 2 lah, lambat sampai sebab anak dia tak berapa sihat. Basement tu memang agak gelap. Ada 2 lampu je yang dipasang. Aku malas nak fikir panjang, terus menuju ke bilik pam. Ada bau yang sangat busuk, macam bau macam mana nak cakap, bau dia macam bau bangkai lah kata dia. Sedangkan aku nak tutup hidung, aku terdengar bunyi seakan orang menangis, mendayu-dayu suara dia, macam sedih sangat. Macam orang baru putus cinta pun ada kan. Siapa tu? Aku bertanya soalan bodoh. Aku masih lagi ada tanggapan positif yang tengah menangis tu ialah seorang manusia ataupun orang lah kan. Senyap sunyi tangisan itu pun berhenti. Aku pun berjalan nak mengambil guni soda ash yang diletakkan sebelah kabinet electrical. Kabinet tu agak besar dan ada ruang kat belakang dia. Di sinilah aku perasan di belakang guni soda ash aku tu ada satu lembaga memakai baju hitam. Rambutnya panjang dan matanya merah besar telur ayam. Memandang aku sambil sambung menangis. Aku pun sudah tentu terkejut, bertakbir Allahu Akbar. Dengan sisa semangat yang ada, aku terus melakukan azan. Aku tak tahulah dapat dari mana semangat ni. Mungkin doa isteri dan anak-anak aku supaya aku dilindungi semasa mencari nafkah. Azan tak habis lembaga itu hilang berserta dengan bau busuk yang mula berkurangan. Aku pun mengambil guni soda ash dan berlari meninggalkan basement. Aku seakan merasakan dia masih di situ. Sampai di pondok security, aku ditegur dengan nada sindiran. Hai bro, pasal nampak kena kejar apa kan? Aku hanya tersenyum dan enggan cerita kepada mereka dan juga adik-adikku kerana takut mengganggu konsentrasi mereka pada kerja di situ. Kami mendapat cerita bahawa di basement tu ada kap pun ada, porch ada,
Toyol pun ada. Aku baru dapat jumpa seekor je, dah pecah peluk. Kalau jumpa serentak 3 ekor ni, janam aku kan. Hal ini diketahui oleh semua kaki tangan di hotel ni. Sebab itu basement memang sunyi dan mereka seboleh-bolehnya tak akan turun ke sini melainkan terpaksa. Jadi okey, cerita hotel yang kedua berkenaan dengan kolam renang di hotel. Jadi dah tamat. Okey, tanpa banyak membuang masa, saya kalau cerita pasal hotel ni, ada ke adalah, pernah lah juga. Tapi cerita dia macam gini. Pada satu ketika tu, saya sewa satu bilik hotel lah. Saya mula-mula tak perasan. Okey, kita dah buat booking apa semua, kita pun pergilah. Saya pun pergi. Saya pergi seorang-seorang bilik hotel yang dia bagi tu ada di tingkat 3. Saya pun pergi tingkat 3 tu. Saya buka waktu nak masuk dah sampai ke koridor tu. Koridor dia tu macam lecak-lecak tau. Cakap pasal pula ni kan. Tapi saya husnuzon je lah, jalan terus. Bila jalan terus, jalan sampai dekat bilik. Okey, bilik dia kita buka. Padahal ni katanya tadi bilik dah siap kemas. Kita ni nak masuk, orang kata nak terus rehat tidur. Okey, buka bilik, tengok, ya Allah, bilik bersepah dengan dia punya cadar dia ke atas lantai, dengan bantal satu ke hulu seorang, satu lagi ke hilir, dengan langsir tak tentu arah. Memang tak tentu arah betul bilik tu. Dan bau macam bau bandel lah, macam tu lah, lebih kurang kan. So saya pun macam pelik juga. Jadi saya ambil tu bilik yang deluxe lah, rasanya tempat saya seorang je. Jadi saya turun bawah balik, saya tanya dengan reception, bilik ni tak kemas lagi ke? Dia kata, salah, tak kemas. Rasa kita dah kemas abang, sebelum abang booking tu kita dah siap-siap kemas. Jadi abang masuk dah siap. Saya macam tu lah. Jadi saya panggil dia, jomlah pergi tengok bilik tu. Jadi dia pun sambil tu dia bawa sekali lah kunci bilik lain, mana tahu terus kena tukar bilik kan. Jadi kami sama-sama pergi ke bilik tu, tengok bilik tu. Jadi bilik yang saya pergi tu betul lah memang bersepah. Dia pun macam, alamak abang, takkan budak cleaner tak buat, tak kemas kan. Jadi tak apalah bang, kita ganti abang dengan bilik lain, kata dia. Jadi saya pun okey lah, tak apalah, terima kasih. Dia bagi saya bilik sebelah bilik tu, bilik yang sama, bilik yang besar. Jadi bilik tu agak kemas lah, dalam dia kemas apa pun tak ada masalah. Cuma yang saya perasan dalam dia punya koridor lantai kat luar tu, dia macam basah-basah. Cuma bilik ni dia bau dia tetap macam bau kepam juga lah, macam tu. Jadi saya masuk bilik tu, saya ambil lah sebab dah penat sangat kan. Penat, saya terus baring tidur. Jadi baring tidur tu malam tu pukul berapa agaknya, pukul 12 lah macam tu. Saya rasa lapar, jadi saya terbangun sebab lapar lah. Jadi keluar daripada bilik, kunci bilik semua, jalan keluar, konon-kononnya nak mencari kedai makan, untuk nak mencari makanan lah malam tu. So saya pun jalan sebab hotel ni tingkat 3. Jadi okey lah, saya pun jalan dan sampai ke lift, tekan lift. Waktu dalam perjalanan sampai ke lift tu, saya dengar bunyi macam budak menangis tau. Budak kecil macam baby nangis, wek macam tu kan. So okey lah, saya pun tekan lift, turun bawah semua, tengok reception pun biasa pukul 12 malam dia orang dah mungkin ada duduk dalam bilik belakang ke macam mana, tak ada lah. Jadi saya pun keluar cari makan apa semua. Saya pun balik, dah habis makan, saya pun balik hotel, naik atas, tidur. Okey, besoknya check out. Okey, jadinya saya waktu nak check out tu, saya pergilah nak serah kunci kan dekat reception tu. Saya pun pergi reception tu, jumpa budak perempuan tu, kata, adik, ni kunci, terima kasih je Lepas saya cuma semalam tu saya mungkin macam agak terganggu dengan suara budak menangis tu. Tapi kita tak adalah fikir apa-apa yang bukan-bukan. Kita cuma husnuzon lah kan. Biasalah budak hotel, mak bapak bawa budak pergi hotel, mungkin budak tu kena ganggu kan dekat hotel. Bukan ganggu, ialah budak dia macam sensitif tau. Tempat baru ni kalau budak-budak dia memang akan sedikit terganggu, macam tu lah. Jadinya bila saya dah pulangkan kunci, saya cakap dengan dia, semalam ada guest tu, anak dia menangis sepanjang hari, kata saya lah. Jadinya reception tu cakap dengan saya, bang, abang semalam dekat bilik yang deluxe kan? Dekat abang punya level tu ada 5 biji bilik je. Jadi level abang tu, abang tengok guestbook ni, semalam kat level abang tu, abang seorang je bang. Aku cakap kepala aku, tak betul.
Ah, jadi cerita dia sebenarnya dekat atas tu tak ada siapa-siapa pun. Saya dengar siapa punya suara yang menangis malam tadi. Itulah cerita saya punya pengalaman sikit lah kan. Okey, kita sambung dengan kisah yang ketiga. Panjang pula ceritanya. Baik. Kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Tajuk dia Bilik Hotel. Awal tahun 2005, saya diajak oleh kawan serumah saya untuk mengikutinya ke Sungai Petani Kedah. Fasha ada program dengan bisnes jualan langsungnya di sana. Antaranya, dia akan memberikan ceramah kepada downline dan prospek-prospeknya. Selain itu, dia diadakan juga malam anugerah untuk upline yang mencatat jualan memberangsangkan. Ni macam mesti level punya cerita je ni kan. Program itu akan berlangsung selama 2 hari dan Fasha diberikan bilik untuk menginap. Oleh kerana hari pertama bermula pada pukul 10 pagi, maka Fasha diberikan bilik untuk menginap pada malam sebelum program hari pertama itu. Bermakna kami perlu tidur di bilik tersebut untuk 2 malam lah. Okey. Saya ni nama je kawan serumah tapi tak pernah ambil tahu sangat tentang bisnes Fasha. Yang saya tahu, dia ni jual makanan kesihatan lah yang dibuat daripada buah-buahan. Ni mungkinlah multi level marketing punya cerita lah. Hari pertama, sementara Fasha sibuk dengan program dia, waktu siang saya merayau-rayau di sekitar bandar raya Sungai Petani Kedah. Malam kedua, saya keluar lagi untuk makan dan singgah di restoran mamak dan menonton bola. Walaupun saya perempuan, tapi saya minat bola tau. Biasalah ada juga perempuan minat bola. Saya ni lelaki pun tak minat bola. Okey, sekitar pukul 10.30 malam, saya balik. Bilik gelap. Saya petik suis lampu. Dah habis ke program kau, Fasha? Kata saya terkejut apabila melihat dia berbaring membelakangkan saya. Bahagian badan dia berada di dalam selimut, senyap je. Fasha tak menjawab sepatah pun soalan tu. Tidurlah ni. Sebenarnya pukul 1 pagi baru nak tidur, tapi malam ni awal lah pula dia ni tidur. Mungkin dia penat agaknya, kata saya dalam hati. Saya buka aircon pula. Fasha ni penat-penat sampai aircon pun tak buka. Kalau di rumah, dialah yang paling awal buka aircon. Masuk saja bilik, remote control aircon lah yang dicapainya dulu. Biasa, samalah dengan kita. Kemudian terus masuk dalam selimut. Memang itulah hobinya setiap kali sebelum tidur. Tak panas ke? Saya menyalin pakaian dan melangkah ke bilik air. Kau tak boleh sembahyang kan? Yelah, terdengar suara Fasha perlahan. Terkejut saya. Tak tidur lagi rupanya. Yelah, kan kita sama, jawab saya sambil memandang ke arahnya. Samalah kita, balas Fasha. Dia memandang saya dengan senyum dan diiringi dengan ketawa kecil. Okey. Tengah banjir, kamu samalah tu, sambung saya. Fasha terus ketawa. Saya membuka pintu bilik air, lalu masukkan pad ke dalam plastik kecil, lalu mengikatnya dengan kuat. Lepas tu kedengaran lagi si Fasha ni sedang gelak ketawa ketika saya mengikat plastik tersebut. Dia ni apa hal pula kan? Takkan tak habis-habis lagi ketawa. Lawak sangat ke apa yang aku cakapkan tadi? Saya berkata-kata seorang diri sambil terus memasang telinga. Pelik. Sudahlah tak berhenti-henti ketawa. Kuat pula tu. Bayangkan saya kat dalam bilik air ni pun boleh dengar dia ketawa. Woi, lawak sang, kata-kata saya sejurus membuka pintu bilik air. Tapi sebaik saja pintu dibuka, suara ketawa itu juga berhenti. Fasha pula saya lihat masih tidur mengiring ke arah dinding dan membelakangkan saya. Fasha, jangan buat tidur lah, kata saya. Senyap je Fasha, tidak menjawab sepatah pun. Fasha,
Kau jangan nak buat-buat lawak lah, siap nanti kau. Sambung saya, senyap juga. Saya masuk ke bilik air semula dan ketawa, dan saya mendengar Fasha ketawa lagi. Bayangkan, saya boleh dengar sampai dalam bilik air. 5 minit kemudian, saya keluar dan saya melihat dia sudah berselubung di dalam selimut. Saya cuit pinggang dan perutnya. Senyap, tak ada pula tindak balas. Cepat betul dia tidur. Lepas ketawa terus tidur. Itulah, tak apa, esok ada lagi, siap kau. Saya tutup suis lampu dan melabuhkan badan di katil. Baru beberapa minit baring, tiba-tiba saya terdengar suara pintu tandas terbuka. Bunyi plastik ditarik-tarik. Saya cuba untuk membuka mata tetapi ia seperti digam. Hendak juga saya bangun dan lihat apa yang berlaku di dalam bilik air tu. Mungkin tikus ke? Namun seluruh badan saya tak dapat digerakkan. Hatta sebarang jari pun tak boleh angkat. Bunyi plastik ditarik-tarik terus kedengaran dan akhirnya terhenti. Setelah itu saya terdengar suara yang agak aneh dari tandas. Seperti suara orang sedang membaham sesuatu dengan gelojok. Dada saya berdebar. Takkan tikus pula? Mana ada tikus dalam bilik hotel kan? Lagipun tak pernah pula saya dengar tikus makan dengan cara membaham dan gelojok. Kedengaran bunyi pintu dibuka. Serentak itu bunyi pelik dalam bilik air serta-merta berhenti. Kemudian bunyi orang tengah melangkah masuk ke dalam bilik. Bunyi barang diletakkan di atas meja dan almari dibuka. Jelas kedengaran di telinga saya. Namun saya tidak mampu membuka mata untuk melihatnya. Saya ingin bangun dan bertanya macam-macam hal kepada Fasha, tapi tak boleh. Mengantuk yang amat sangat. Entah pukul berapa lah saya tidur. Saya tak pasti. Sedar-sedar saja sudah pukul 8.30 pagi. Fasha, katilnya kosong. Tentu dia turun untuk sarapan dan kemudian sambung programnya. Perkara pertama yang saya buat selepas bangun ialah saya terus pergi melihat apa yang terjadi di dalam bilik air. Ya Allah, saya terperanjat. Plastik yang berisi tuala wanita itu saya lihat koyak rabak. Tuala wanita yang saya gunakan itu bagaikan dicari-cari dengan benda tajam. Lebih mengejutkan lagi apabila terdapat banyak lendir kuning pada plastik tersebut. Tuala wanita dan dalam tong sampah tersebut darah. Berderau saya. Fasha? Takkan Fasha yang lakukan semua ni? Mungkin juga ada manusia normal yang hendak. Mustahil juga ada manusia yang nak sentuh benda tu lah. Tak ada benda ni lah, tak adanya. Ada juga ada manusia yang waras hendak mencari-cari benda yang terikat kemas. Mana ada orang nak buka benda tu? Seperkara lagi, cecair apa pula yang berwarna kuning likat ni? Muntah? Bukan. Ia bukan muntah. Tekak saya mula rasa loya dan termuntah. Selepas mandi lebih kurang, saya terus tutup bilik air dan memanggil pekerja hotel untuk membawa kotoran itu keluar. Fasha balik ke bilik dalam pukul 11 pagi dan kami pun check out. Dalam kereta saya ingat nak bertanya kepada Fasha tentang apa yang saya lihat di dalam bilik. Tetapi belum sempat saya bertanya, Fasha terlebih dulu membuka mulut. Kenapa kau koyak-koyakkan plastik dan hancurkan pad dalam bilik air tu lah? Dia bertanya pada saya. Saya terkejut. Saya pandang Fasha. Bukan kau ke yang buat benda tu? Saya bertanya padanya semula. Kali ni Fasha pula memandang saya. Matanya terbuntang. Ila, apa yang kau cakap ni? Meremang siapa aku, bulu roma aku. Apa yang berlaku ni? Lantas saya ceritakan apa yang berlaku malam tadi. Fasha memandang saya. Raut wajahnya menampakkan dia betul-betul terkejut. Kau biar betul lah. Semalam aku keluar bilik pukul 7.45 malam kot, dinner. Lepas tu kita orang ada buat perbincangan tentang produk-produk baru syarikat, perancangan grup dan macam-macam lagi lah. Aku balik semalam aku ingat kau tak silap dan 12.30 kot. Jelas Fasha. Dan kalau begitu, siapa yang saya lihat atas katil sedang tidur masa tu? Siapa yang ketawa tak henti-henti semasa saya dalam bilik air?
Aku tak tahulah, jawab Fasha. Ya Allah, bukan kau ke Ila? Sebab tu aku tanya kau, balas Fasha. Aduh, pening kepala aku ni Fasha. Aku ingat kau yang buat benda tu, tapi sekarang kau kata aku pula. Jadi siapa yang buat sebenarnya? Saya lemparkan pertanyaan itu kepada Fasha. Fasha menggaruk kepalanya. Menurut Fasha, semasa dia masuk ke dalam bilik air malam tadi, dia menukar baju, masuk bilik air untuk menukar padnya dan terus tidur. Ketika hampir terlena, dia terdengar saya bangun dari katil. Kemudian sayup-sayup dia terdengar saya bertanya, kau tak boleh semayang kan Fasha? Tambah Fasha, dia ingin menjawab pertanyaan saya itu tetapi tidak berdaya. Mulut dan matanya bagaikan digam. Aku dengar kau masuk bilik air dan lepas tu aku dengar bunyi kau koyakkan plastik yang ada pad kita. Itu tak apa lagi. Yang aku seram, aku dengar bunyi kau ketawa dalam bilik air itu. Dah lah tu, aku dengar suara kau macam kau makan dengan gelojoh, tambah Fasha. Kalau boleh, dia ingin bangun dan buka pintu bilik air dan tanya kepada kenapa saya buat itu semua. Tapi badannya seperti ditindih dengan batu yang sangat besar. Mata tak dapat nak dibuka, sendi bagaikan terkunci, badannya tidak dapat digerakkan. Lepas semua tu berhenti, lebih kurang dalam 2-3 minit, aku dengar bunyi pintu bilik air ditutup dan kau baring semula di katil. Aku terus terlelap. Pagi tadi, masa masuk bilik air, aku terperanjat bila tengok tong sampah berselerakkan dan ada lendir-lendir kuning itu. Tapi sebab nak cepat, aku tak sempat nak bersihkan cerita Fasha panjang lebar. Dada saya berdebar apabila mendengar ceritanya. Maknanya, kalau macam tu, kami sama-sama telah dikelirukan. Ada sesuatu yang telah menyamar sebagai diri saya untuk mengelirukan Fasha dan ia menyamar sebagai Fasha untuk mengelirukan saya. Sumpah, ini pengalaman paling pelik yang pernah saya alami sepanjang hidup saya. Jadi, nasihat saya, kalau korang period dan ketika itu berada di tempat baru yang korang tidak ketahui latar belakangnya, jadi berhati-hatilah. Jagalah kebersihan, bersihkanlah. Saya pun tak tahu sebab saya tak pernah period kan. Jadi benda-benda macam tu memang kena bersih. Jangan simpan kat dalam bilik kan. Kalau boleh kau bersih-bersihkan, buanglah kat luar ataupun memang ada designated area yang memang disediakan tempat untuk buang benda tu kan. Jadi sekianlah kisah seram kita untuk malam ni kan. Harap korang semua terhibur sangat-sangat dengan apa yang saya ceritakan malam ni. Jadi sebarang komen dan like korang ni daripada anda semua amatlah saya hargai. Terima kasih pada yang dah subscribe channel ni dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat untuk saya untuk buat dan teruskan berkarya, untuk buat konten-konten yang lebih menarik, yang lebih berkualiti untuk anda semua. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau dulu. Assalamualaikum.